kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif laporan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Nur Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dapat lebih daripada 20 tahun. Okey, jadi kita lihat dahulu apa yang ada dalam pasaran. Sebentar tadi seperti kita sebut, kita ada ECB punya economic bulletin, kita ada untuk Final Services PMI untuk UK, dan PMI menunjukkan bahawa sektor perkhidmatan mula recover, bukannya mula recover, tetapi is recovering better than apa yang market jangkakan untuk UK ni. Ingat, untuk UK ni services dia adalah satu yang besar, sebab kalau kita nak kata pertanian untuk UK tak banyak. Banyaknya kepada perkhidmatan perbankan, pendidikan, kan? Jadi orang study kat UK kan. Ini adalah salah satu tourism. Itulah antara yang banyak menyumbang kepada ekonomi UK ni, dan kita nampak untuk services dia mula menunjukkan angka-angka yang lebih positif. Kita akan ada RBA Dubai pada jam 5 sebentar lagi. No expectation untuk apa ucapan beliau. Retail sales untuk euro baru saja, kejap saya tengok. Retail sales untuk euro, ini not something yang saya nampak akan banyak mengubah pasaran. 4.2 sebelum revise higher dan juga kepada data semasa 2.7. Pukul 7 nanti Bank of England dijangka mengekalkan kadar semasa, dijangka akan mula bagi hint kepada kemungkinan untuk start untuk seperti bank-bank yang saya nampak, RBA, kita nampak RBA menyatakan bulan 7 dia nak buat something. Bank of Canada, saya jangka untuk Bank of England kan, dia punya ni will be a bit more positive. It can be a bit more hawkish untuk Bank of England, and it could be yang kita tengoklah. Tapi apa pun untuk Central Bank ni kita tak tahu, sebab dia adalah undian. Yang anda tengok 009 ni semua undian. Macam mana anda nak tahu kan. Tapi saya nampak a bit more positif untuk Bank of England ni. Okey, Lagarde pada jam 7 suku dan data US untuk pekerjaan dia pada jam 8.30. Jadi apa kita nampak setakat ini dalam pasaran, everything looks positif untuk pasaran equity. Kita ada futures dekat US juga menuju ke arah yang lebih positif untuk semasa. Kita lihat dekat chart. Okey. So there are few peluang, bukan kepada US 500. US 500 kiranya dia turun bawah lagi dan kita entry. Sekiranya ini turun bawah lagi, dan kita ada peluang. Kalau dia turun bawah lagi, kalau dia turun macam ni, dan kita trade. Kalau ini berlaku, lain daripada tu tak. Ini adalah untuk S&P 500. Sekiranya dia buat double, dan kita akan cari peluang. Wave 4 tu, if buat double. Germany 30, bagi mereka yang dah enter, anda sepatutnya dah letakkan, dah ambil, dah tutup separuh. Ini adalah Germany 30. Jadi pergerakan ke atas semasa cuma satu lekuk. Belum ada ni. Kalau anda nak entry lagi, anda tunggu this move. 1, 2, 3, 4, 5. Break out, incomplete, dan 1, 2, 3 anda trade. Faham? Kalau itu berlaku, kita trade kat sini. Kita akan entry lagi. Tapi kalau anda dah enter, anda dah letakkan BE. Boleh tak dia jatuh lagi? Boleh kalau dia buat macam ni. 5, lepas tu buat 3, lepas tu naik 1, 2, 3, 4, 5. Lengkap 100%, lepas tu jatuh. Boleh? Sebab itu anda kena tunggu ini kalau nak trade, dia kena tak boleh lengkap 100%.
Kalau dia lengkap 100% selepas deep correction macam ni, ini mungkin A, B, C, lepas tu W, X dan Y ke bawah. Sebab itu anda cuma trade bila ada incomplete sequence. Jadi ini setakat ini kita tandakan macam ni. Kalau ini, kalau dia naik, dia turun, 1, 2, 3, breakout 1, 2, 3, 4, 5, itu tak dapat jadi zigzag, terlalu kecil. Mungkin boleh jadi zigzag, tapi kalau kita nak trade, 1, 2, 3, kita long daripada sini. Kalau itu berlaku. Okey, itu adalah untuk DEX. US 30. Okey, sekiranya ini berlaku, kita akan trade. Kalau dia jatuh daripada semasa, then anda boleh trade. Ini maksud saya. Sebab apa? Ini dah ada higher high. Dia punya pullback tu daripada higher high. Nampak? Ini higher high. Okey, jadi 1, 2, 3 kita akan trade. Kalau dia naik lagi, it's either ini adalah wave 3. Faham? Naik lagi jauh lagi. Anda tak trade lain daripada tempat ini ataupun tunggu dia breakout lagi ke atas. Okey? So kalau dia turun, kita trade daripada sini. Kalau dia naik, ini adalah wave 1, 2 dan ini sedang buat wave 3 dalam 3 dalam sini. Anda tak trade kejar kat situ. Tak. Itu terlepas. Tak apa. Nak buat macam mana. Kalau dia buat ini, kita trade kat sini. Saya tak dapat bagi level selagi dia tak break A ke bawah ni. Ini kita lihat sebagai flat. Kalau tengok dekat time frame kecil, anda faham kenapa saya letakkan dia macam tu. Ini 5 wave. Jadi ini adalah A, B dan C. Okey. Jadi sekiranya dia buat dis penurunan, kita akan trade dekat 2, kat C kat sini. US 100, Nasdaq tak ada apa-apa, tak ada sequence, nothing. So biarkan, tak ada apa-apa. You are not interested. Nikkei dah ada. Nikkei kalau dia buat 1, 2, 3, nampak? Kalau ini breakout, kalau dia tak sampai 100, hampir, kalau dia turun daripada semasa, kalau ini turun 1, 2, 3, turun macam ni, dan dia tak lengkap 1 ni, dan sini anda boleh entry. Ini breakout 5 wave. Ini breakout 5 wave. Okay, ini breakout 5 wave. Nampak? 5, 3, 5 tak complete, 3 wave kita long. Boleh Fikri? Okey, itu adalah untuk FTSE. So kalau ada 3 wave yang tak break 1 ni, anda trade. Lain daripada itu tak ada. Itu adalah untuk JP225. Ini adalah untuk FTSE. FTSE pun sama. Kalau ini breakout, ini breakout 5 wave yang kita ada incomplete. Ya, jadi FTSE 1, 2, 3 anda boleh long. Sini Sini. Kalau dia turun 1, 2, 3 anda boleh long dekat sini. Level saya tak dapat nak bagi sebab dia belum buat. Dia kena buat, saya kena tengok structure baru saya dapat bagi. Okey, jadi kira dia kalau malam ni dia buat, malam ni anda masuk. Itu adalah UK 100. Banyak ni sebenarnya. Bila market trending kita akan ada banyak ni JP225, UK 100 cash. Okay. Long wave. Ini adalah untuk FTSE. Itu adalah yang merah ni. Itu nanti akan color merah kat sini. Okey, yang ini. Itulah UK 100.
IBEX. Nah, saya takkan kejar kat atas sana. IBEX tak. Ini mungkin wave 1, 2 dalam yang merah, tapi terlalu dia dah nak kat ujung. So ini saya biarkan ini. Asalkan anda tak short dia, anda okey. Kita dah ada Germany 30 sepatutnya anda dah letak BE ya, dah letak. Kita tak dapat letak BE untuk position kita sebab apa tahu? Sebab kita punya lot sizing kat sini lebih daripada $35. 0.1 lot dia dah lebih $35. Jadi apa saya buat? Saya letakkan stop loss dekat BE. Ya, instead of letak bawah ni, saya letakkan dekat tempat entry ya. Kalau dia turun daripada semasa, dua kita sampai kat sini je, kita okey. Ya. Kalau dia kena kat sini, kita kena BE, tak boleh buat apa. Ya. Asalkan tak ada risiko. Itu adalah untuk DAX 30. Lain-lain ni boleh faham? Yen pair Euro JPY kita dah BE. Ini dah BE. Saya try kalau terputus saya masuk balik buka. Tak dapat. Kalau saya buka ni mesti ni saya tengok memory tak tahu kenapa tiba-tiba mungkin panas kot. Tak dapat. Kalau saya buka MT4 crash. Okey, apa pun tak tahu kenapa. Okey, apa pun ini dah sampai 50%. Ini sama dengan level XM. Ini dah sampai 50%. Jadi anda sepatutnya dah keluar separuh. Cuba pakai web trader. Okey. Saya lupa pakai dia. 32. Dah 32 dah. EJ dah sampai. EJ dah sampai, jadi anda sepatutnya dah keluar 50%. Ramai korang. Senyap Fikri. Okey, jadi anda sepatutnya dah keluar separuh. Jadi biarkan separuh lagi. Full TP dia adalah kepada ni mana EJ ni 13394 jadi partial dah ambil. Jadi biarkan Euro GBP dengan GU saya dah tutup tak ada, bukan tutup, dah cancel. Okey, jadi esok anda tak akan nampak dua benda ni. Saya dah ni saya buang dia. Yang kita tunggu indeks US 30. Jadi saya tak dapat nak share level dia sampai dia buat structure. Takut crash pula XM ni kalau ramai-ramai komen. Tak ada. Mana tu server besar. Macam mana? Itu server lah besar lah memory dia. Mana crash. Okey. Kalau komen ramai-ramai boleh crash, memang cap ayam lah. Okey. Okey, jadi Euro JPY biarkan. Ini dah kira risk free, kita dah ambil separuh. Kalau dia pergi, alhamdulillah. Kalau dia kena BE, kita dah ada some profit. Stop loss anda cuma kat sini tau. Sini. Jangan alih kepada entry, kepada bawah ini. Okey, jangan letak kat entry. Dekat entry nanti dia pergi cocok, dia pergi naik lagi. Okey, pergi kat bawah ni. Sebab kalau anda nak katakan ini 4, itu tak dapat tau. Itu dia boleh jadi 4 selagi dia tak break atas ni. Dia boleh jadi 4. Dia jadi 5, lepas tu naik balik. Bila bab jurus rahsia saya ikut sembang. Mana ada jurus rahsia. Okey, itu Euro JPY. USD JPY tak ke mana, nothing. US dollar tak ke mana pada waktu ni. Lemah in other day one. Euro JPY kita dah cerita. GBP JPY mungkin Bank of England berdasarkan structure we might see spike ataupun satu ni untuk hari ni lepas tu naik ke atas, ataupun dua kita dah habis. Dua boleh habis kat sini. So agak tak nampak dia nak buat apa untuk GJ. Jadi tak ada apa-apa. Kalau dia break satu, kalau dia break macam ni,
if dia break ini, kalau dia naik macam ni, break satu ni, kalau dia break satu, anda nak tandakan macam ni. Inilah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, anda trade kat sini. Ini 2. Faham? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Dan macam ni ya. Okey. POGJ letak kat bawah. For intraday tak. Ini tak. Untuk kat sini Untuk sini Jom. Sini bukan higher high. For intra tak. For intraday tak. GJ tak. Kalau satu ni break high, bukan high, break high sini, kita dah boleh masuk untuk intra. Untuk intraday. Dia kena ada trend dulu. Ini baru macam ni Jom. Low high. Dia baru ini. Dia baru low high. Kalau dia buat ini, dan kita entry. Okey, kita tengok apa jadi. US 30. US 30. Ni dah break. Okey. Kejap macam mana saya nak buat? Ini ada tarik Tarik ni anda boleh letakkan entry dekat sini. Yes, kita tunggu high. Bukannya trade setiap lekuk. Okey, ini anda boleh letak limit order kat sini. Okey, saya tak dapat nak buka. Ini high. Kejap Saya try guna phone. Galih, bukan apa web trader, apa password saya tak tahu. Kena check dekat ni, dia auto. Saya guna yang auto. Saya tak set lagi. Nanti saya tukar password dia, baru saya pergi guna yang web trader tu. Saya try tarik Fibo dekat situ. Macam mana nak try tarik Fibo dekat sini. US 30. Fahamlah Ada tarik Fibo kat sini. Tarik Fibo kat sini dan enter kat sini. Guna limit order. Okey, ini entry dia. Dan level dia tak sama. Kalau level sama, saya kira daripada sini. Dan TP dia adalah daripada bawah ni. Rasanya sebab mungkin dia punya history banyak. Okey, kat sini. Ini entry dia. Okey, yang ini. Saya kena tukar password dia. Saya tak tahu apa password dia. Daripada yang tu dia dah auto kan. Kita letak je lah, mana tahu. Saya ni kalau online ni, saya old school sikit. Faham apa yang kita tengah tengok untuk US 30 ni? Tarik ini adalah flat. Jadi anda tengok letak kat sini Don't worry, ada 2-3 jam lagi dia tak terus turun kat sini. 2-3 jam lagi. Ataupun sejam lagi lah. Okey. Itulah US 30. Saya tak dapat bagikan level sekarang sebabnya saya tak dapat buka yang tu. Tapi anda tahulah kat mana nak tarik Sama juga untuk DEX ni, ini kita dah buat wave 2. Dah start wave 2. Dalam watchlist Dropbox, maksudnya untuk contohnya macam US 500. Kalau dia buat double, kalau ini jatuh ke bawah Bang Syukur. 1, 2, 3, 1, dan 1, 2, 3. Dan itu double. Buat double correction. Ini dah W, X dan Y. Ini jadi W, X dan Y. Silap low B sebagai flat. Okey. Yang direct setup adalah ini. Jadi 3 wave kat sini
kita akan letak BE. Saya nampaknya saya terpaksa letak instant. Tak dapat nak buka. Saya buka memang crash dia. Kejap laptop tu tak ada. Okey. Bilik ni tak ada laptop tu. Okey. Jadi yang itu lain daripada tu Yenpei. Jadi pada waktu ini untuk GJ baru satu je. Baru satu. Jadi anda kena tunggu dia buat ini. Dia buat breakout tu baru anda entry. AUD JPY. Tak ada apa-apa. Nothing. AUD JPY tak ada. Setway. CAT JPY saya sebenarnya this is something yang memang direct set up untuk CAT JPY ni. Tapi saya try untuk nak trade UCAT. Sebab kita dah ada Euro JPY. Yes, kalau ini kena BE, kalau ini turun bawah lagi dan kita re-enter bawah ni bang syukur. Kalau dia break out ke bawah, itu jadi X. Ini jadi W, ini jadi X. Dalam ni dapat dia lukis 3 wave. 1, 2, 3 kita long. Dan 4 kita kat sini. Itu maksudnya buat double. Kalau dia buat, saya tak nampak dia buat benda tu lah. Kita memang menunggu dia pullback 1, 2. Yes. Sebab DEX dah BE, jadi kita boleh ambil risiko. Kita tak terbuka kepada 2 entry je. Okey. Kita ada higher conviction sebabnya Dow ni buat higher high yang kita cerita semalam kan. Dia buat higher high. Jadi saya tak nampak 4 ni break. Saya tak nampak 4 ni break. 4 ni break. Sebab itu kita jangkakan bahawa ini akan hold. Ini akan hold. Itu 4 DEX tadi, yang Dow tadi, yang ini buat high kan. Masalahnya, ini tak ada sequence. Kalau ini ada sequence, kita trade. Tapi hala tuju ini ke atas. Selepas dia buat correction ini. Ini correction dia. Dah boleh kira pun correction ni. Ini correction dia. Ini adalah flat juga. Ini correction dia. Jadi ini adalah A, B dan C. Ini 2. Okay, ini 5 wave. Lepas tu kita kena katakan dia sebagai flat. Ini 5 wave. Ini A, B, C. Pergi lagi kecil. 1 minute anda tengok ni. Ini 5 wave. Ini 5 wave. Ini 1, 2, ini 3. Ini 1. 1 minit anda makin kecil anda makin nampak kan. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nak lukis kecil-kecil macam tu lah. Kalau saya nak lukis kecil-kecil macam tu boleh. Tapi tak ada kerja lain lah. Duduk depan ni lah kerja saya kan. Okay. Itu US 500. Jadi kalau dia ke bawah ni, ini tak ada. Tapi ada trade Dow tadi ya. Ini ada setup. Ini sebab beza dia, ini ada higher high. Pullback dia daripada ekstrim. Okey, Yenpei, CAT JPY, kalau dia buat 3 wave ni ada setup tau. Ya, ini CAT JPY. Saya letakkan CAT JPY tapi saya tak trade dia. CAT dah ada ni lah. Okey, CAT JPY Saya nak trade UCAT. Saya nak cari UCAT. Sebab ini wave 4, ini wave 2. Itu sebab dia, faham tak? Kenapa tak trade UCAT? Ini tak trade JPY sebab ini wave 2. Dia sama. UCAT dengan CAT JPY ini sama. Jadi saya tak dapat nak trade dua benda sama. USD CAT. Okey.
NJPY cat, kita letak terbalik cat di belakang. Tengok ni. Dia sama. Faham? Okey. Saya tak dapat nak trade benda dua sama. Nampak tak? Dia takkan sama setiap lekuk, tapi arah dia sama kan. Jadi tak dapatlah saya nak trade cat JPY juga, USD cat juga. Itu betul gali lubang lah kan. Ni sama. Tak, macam mana kita kata tak sama kan? Memanglah dia tak satu-satu, tapi semasa ni dia serupa. Betul cari tak dapat apa-apa kan. So kalau ini buat bounce, ini mungkin ada room lagi, leg lagi ke bawah. Dolar tengah demam ni. Tapi dia tengah buat wave 2 je. Wave 2 memanglah sharp correction kan. Itu yang selalu orang panik wave 2 ni. Wave 2 yang orang panik. Okay. Ini ada set up tau untuk dolar kuat tau. Nampak tak dia ada set up? 5 wave breakout daripada A. Nampak tak benda ni? Nampak tak? 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ada incomplete sequence. Cukup sifat dia. Jadi dolar dijangka akan buat correction ke atas. Kalau dia jatuh lagi, sini A, sini 5. Faham? Kalau dia lebih daripada 1618, dia belum tukar trend. Bukan semua invalidation ni ada tukar trend. Tak. Kalau sini lebih daripada 1618, dia dah tarik A, kalau buat macam ni. A, B, dan ini lebih 1618. Kita cuma tukar macam ni je. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ini A. Sini B. Faham? Boleh? Bukan semua 1618 tu terus tukar trend. Tak. Itu masih correction. Selagi dia tak buat lower low. Kalau dia ini buat lower low, kita habiskan 2 kat sini. Ini jadi A, ini jadi B, ini jadi C. Habis. Trunket turun ke bawah. Okay. Sebab itu cuma trade bila ada incomplete sequence. Bukan trade semua lekuk. Biar market tunjuk apa yang dia nak buat. Kalau dia buat ni, then kita alihkan B kepada sini. Faham? Sini jadi 1, 2, ini jadi 3. 1 kita tinggi sikit, 2 kita tinggi sikit, 3, 4, ini 5. Ini A, ini B. Jangan percaya kepada Elliott Wave. Percaya bila ada incomplete sequence. Okey? Percaya bila ada incomplete sequence. Tapi apa pun, anda tak pergi long dollar. Time frame besar dia adalah ke bawah. Euro USD kalau ke atas, ini pada waktu ni, ini 2 dalam flat A, B, C. Faham? Ini 1, 2, ini wave 3, 4, 5, ini 2. Ini A, B, C. Okey? Jadi anda tak buat apa kepada dia sekarang? Yes, lower time frame dia not subjektif. Dia ada few kemungkinan. Tu dia. Dia ada sebab itu anda tak dapat gunakan satu time frame. Faham maksud syukur? Anda kena faham movement ini di higher time frame adalah pembetulan. Dia kena 2 time frame yang setuju arah. Faham tak? 1 hour ni ke bawah. 4 hour ke atas. Jadi lower time frame 1 hour, anda tak dapat nak short. Dia tak dapat nak short sebab 4 hour ke atas. Faham? Kalau 4 hour dia adalah ini ke bawah,
1 hour ini ada incomplete sequence, anda short. Tu dia. Dia kena 2 time frame, Fikri. Tak dapat anda cuma tengok, oh ni, itu guna saya letak benda tu. Ni anda kena tengok ni, invalidation ni. Arah dia. Kalau sini ada incomplete sequence, satu kita tunggu benda ni. 1, 2, 3, kita tunggu benda ni. Anda akan ada masalah dengan benda ni kalau anda cuma tengok satu time frame. Yes. Di lower time frame akan banyak berubah. Sebabnya banyak kemungkinan lekuk. Tapi untuk trade, anda tak trade setiap lekuk. Anda cuma trade bila berlaku incomplete sequence, momentum sequence. Dua tu je. The moment anda cuba trade setiap lekuk, anda sat. Tak dapat. Tak dapat. Anda cuma trade, okey, ni dah ada trend di H4. Anda tunggu H1 untuk buat benda ni. Trade. Kalau H1 dah ada trend, katalah H1 ni, anda tengok dekat H1 ni, H1, dia dah ada buat dua macam ni. Dah ada trend, dah turun ke bawah, 5 wave breakout. Kalau ini berlaku, kalau dia breakout macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Breakout. 1, 2, 3 anda boleh trade dekat 1 minute chart. Dia masalahnya kalau anda tak tunggu berlakunya incomplete sequence. Then anda ada masalah. Itu je. Bukan semua lekuk ni anda trade. Trend tak berlaku setiap masa. Ini dekat 10 saat punya chart. 15 saat punya chart. Ini uptrend. Ni 15 saat. Siapa trade 15 saat? Boleh. Ini 1 saat punya chart. Ini uptrend. Nak tengok pun tak dapat. Kan? Saya nak tengok pun. Boleh? Jadi anda kena tahu, anda kena faham daripada satu time frame kepada lower time frame. Kena ada satu reference. Kalau anda trade dekat daily, dekat buat shorter term, intraday, anda akan tengok H1, H4, H1 lah H1 dan H4 selari. Dan anda enter lah M15, M5 anda. Ini tak selari. Ini ke atas. Ini ke bawah. Tak dapat. Underline dia ke atas. Pilih satu. Pilih satu. Selagi dia tak ada incomplete sequence, momentum sequence, jangan sentuh. Jangan sentuh. Jangan sentuh. Kalau apa sebab itu saya tak interested. The only thing yang saya interested ini je. So apa? Ini ada incomplete sequence. Kita ada breakout. Satu saya duk ulang, saya tak cari untuk UCAT, untuk short. Ini dah ada low. Nampak? Yang lain-lain tak ada. Lain-lain saya tak interested pada semasa. Lain-lain saya tak interested pada semasa. Kalau ini buat 3 wave, at least 38.2 kat sini. At least sini. Dan kita akan cari untuk short. Kalau anda cuba trade semua satu naik turun ni, itu tak payah guna elliott wave. Itu boleh pengsan. Itu boleh pengsan. Dua ni je bila ada ekstrim berlaku. So ekstrim contohnya macam ni. 1, 2. Ni tak ada apa-apa. Ini dah ada ekstrim, dah break. Okey, then ada trade. Itu klasik. Okey, itu yang biasa. Apa jadi kalau dia naik? Dia naik, ni yang biasa jadi kan. Dia naik, dia turun. Lepas tu dia naik balik, lepas tu dia turun balik. Ini tak ada trend. Dia cuma dalam ini, dia ada trend bila yang ini pula. 3, 4, 5. Break. Dan trend dalam yang kecil ini. Dan kita kalau dia ada incomplete.
100% dalam yang kecil. Apa jadi? Faham? Okey, UCAT ni saya ini trend. Ini ada lower low. Lain-lain belum. Dolar, as long as anda tak pergi short long dolar, anda okey. Nampak? Dolar ni boleh habis. Dolar ni boleh habis kat sini je. Ini boleh habis di 5 wave. Ini boleh habis sini. Ini boleh habis sini. Terangkit. Dia yang curi ayam tu salah. Tak sabar, dia buka chat kan. Alamak, 2 dah masuk, dia tekan long. Itu salah. Okey. Dolar UCAT lain saya belum ada. Lain saya belum nampak ke mana. Asalkan anda tak pergi short dia, anda okey. Ini mungkin flat. Ini mungkin flat sampai kat sini. Flat jauh lagi. Ini 2. Kalau dia break B, ini A. Nampak? Ini A. Ini 5. Ini 3. Ini 4. Ini B. Dengan ayam lapar. Sabar, Pian. Okey? Tak ada apa-apa. Semasa dia tak ada sequence, saya tak dapat nak bagi tahu. Kenapa ini tak reliable sebagai satu? Try tengok benda ni. Ya. Try tengok. Kalau satu, kalau kita kata ini extend, nampak tak? Dia tak macam gold kan? Ingat tak kita cerita pasal gold? Pian, ingat sih kita cerita pasal gold, Pian? Betul tak cakap Sarawak. Fikri, ingat tak kita cerita pasal gold? Kenapa ini kita tak dapat trade? Sebab ini masih mungkin A. Kenapa? The whole thing kat sini masih adalah divergence. Ini mungkin wave 5. Ini masih boleh wave 5. Nampak? Detail-detail macam ni. Kan? Beza dengan gold, beza dia dengan gold yang dekat sini adalah yang sini, pergerakan ini dah buat higher high. Tengok. Okay? 3, yang ini kan, yang ini, dia buat higher high. Sini. Dia buat higher high, dia cancelkan ini. Dia cancelkan divergence dekat sini. Sini, sepatutnya 3/5 ada divergence kan? 3/5 sepatutnya ada divergence. Ni. Nampak? 5 ni breakout. Ini mungkin 1, 2. Yang kita cerita tadi kan? Sebab itu saya tak tanda flat je. Kecuali tak ada cara lain. Dia memang 5 wave. Itu tak macam US 30 tu lah. Kalau dia turun, dan kita ambil A, B, C. Ini. Ya? Kalau dia turun, dan kita ambil A, B, C. Ya? So, sini 5 wave. Ini 5 wave. Dalam time frame kecil anda akan nampak. Ini 5 wave. Yang ini. Yang B ni. Ini 5 wave. Kita akan jadikan ini A, B, C. Ini 5 wave. Tu sebab dia. Yang gold ni, nampak ini flat. Ini flat pula. Ini breakout. Jadi beza dia dengan euro US dollar, sini semua adalah divergent. Sini semua divergent. Sebab itu kita boleh lagi buat benda ni. Itu beza dia. Bukan susah. Dia susah nak tahu dia habis kat mana, Pian. Tu sebenarnya. Sekarang, yes, exactly. Bila market dekat hujung trend, anda akan nampak banyak flat-flat ni. Ya. Sama ada trend tu nak dia dalam, bila market dah start masuk dalam kawasan equal leg, anda akan nampak banyak flat. Okay, bila market masuk dalam equal leg. Satu, saya cuba untuk tak tandakan flat.
saya cuba untuk tak tandakan flat. Saya elakkan flat. Saya akan lukis benda lain. Sebab ada banyak cara nak lukis dia. Ini pun boleh flat. Tersedak pula. Faham? Tengok benda ni beza gold dengan euro US dollar ni. Nampak dah kan? Kenapa yang gold ni kita boleh trade kalau dia turun kat sini. Kalau dia turun kat sini, kita boleh entry kat sini. Ya. Biarpun saya tandakan jauh macam ni, kita akan entry dekat sini. Kalau dia tak break up atas, dia turun bawah, kita entry kat sini. Tu yang saya letak gold dan juga silver. Jangan trade dua-dua. Pilih salah satu. Kalau letak dua-dua, sakit pula tengok. Faham? Ramai profit pada flat. Kita dalam especially diagonal berlaku flat. Itu adalah hujung, itulah ending diagonal. Ending diagonal akan nampak banyak benda tujuh. Flat banyak berlaku. Kalau tengok time frame besar kan. Flat banyak berlaku dalam ending diagonal. Bila anda tengok kepada perubahan trend yang besar, weekly, daily, anda akan nampak flat berlaku dalam dalam diagonal dekat wave pertama. Okey. Tapi sekarang ni kita dalam yang lebih kecil, H1, H4 kan. Tu dah nampak flat banyak berlaku. Saya akan cuba elakkan untuk tandakan flat. Saya tak nak confusekan masalah. Ramai akan confuse bila tanda flat. Susah nak tengok. Macam ni 5 wave. Ini 5 wave. Sebab tu kita tandakan flat. Ni 5 wave. Anda nak tanda macam mana ni? Ini 5 wave. 1.5 kan, tinggi atas ni. Ini 5 wave. Saya akan cuba untuk tak tandakan flat. Tapi kalau dah terpaksa macam ni, saya tak dapat buat apa. Tak ada cara lain. The only way untuk tanda dia adalah kepada flat. Itu je. Boleh tak dia jadi A, B? Boleh. Tapi sini, hujung A ni, kalau anda tengok dekat time frame kecil, A tu, yang A ni 5 wave. Nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Boleh? Yang berakhir dengan divergence. Jadi ini 5 wave. Yap. Kalau dia break ke atas, kalau gold ni break ke atas, kalau gold ni ni yang kita ceritakan tadi, Bang Syukur mungkin tak ada ikut yang awal tadi. Kalau gold break ke atas, then kita akan ada benda ni Bang Syukur. Kalau gold ni break ke atas, then kita confirmkan bahawa ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita akan ada correction besar. Sebab ini ada divergence. Nampak? 3, 4. Kalau dia break ke atas, dia nak jatuh. 1, 2, 3, 4, 5. Dan berakhir dengan divergence. Then 5, 3. Ataupun 5, 9, 13. Itulah nombor-nombor tu. Dia jatuh ke bawah. Kalau dia tak break ke bawah, kalau dia tak break ke bawah, dia tak break ke atas dan dia turun ke bawah, ia mungkin sedang buat benda ni Bang Syukur. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Flat, nampak ni? Okey. Dan kita dah ada wave 2 kat sini. Wave 2 kita habis kat sini je. Ke metode je dia. 1, 2 dan 3. Ini. 1, 2 dan 3. Lepas tu kita dah ada wave, nampak? Dekat H1 tadi kan. Sini dah buat
dah breakout divergence. Ini adalah wave 1. Ini kita ada wave 2. Sekejap. Ni kecil kan Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu kita ada 1, 2, 3. Kita long. Ini flat. Jadi kita akan long daripada sini. Kalau dia turun daripada semasa, kita akan long dari sini. Faham? Sebab tu saya kita tengah tunggu benda ni. H1. Sebab tu saya biarkan benda ni. Kita akan masuk dekat sini nanti. 5 ni kita akan ke belakang. Jadi sini kita trade. Anda ambil Fibonacci dia daripada sini tau. Bukan daripada sini kepada A tau. Sebab ini zigzag. B dia yang flat. Ini. A. Kalau dia turun, ni entry dia. Daripada semasa dia turun, sini entry dia. 123.6 dia tak sampai 4. Then anda boleh trade. Kalau 123.6 dia bawah 4, anda tak trade entry ni. Boleh? Itu untuk gold dan sama dengan silver. Sekali lagi ya. Ini A. Ini 5 wave. Ini 5 wave. Anda nak cerita macam mana pun, sini 5 wave. A ni. Nampak? 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada cara lain nak tanda dia. Boleh? Tak dapat. A, B, C, W. Tak dapat. Ini 1, 3, 4. Ini A. Ini dalam diagonal A. 1, 2, 3, 4, 5. Ini A. Sini 3 wave. B. Sini diagonal untuk habiskan C. 5 wave. Tak. Sini 3. 1, 2, 3. Ni flat. 3, 3, 5. 1, 2. Ni 3, 3, 5. W, X dan Y. 3, 3 dan 5. So kita jangkakan kat sini akan buat 5 wave. Ni kalau kita pergi kecil-kecil kan. Kalau kita pergi kecil-kecil macam ni. Pengsan lah kalau kita nak pergi kecil-kecil tiap hari kan. Tak buat apa, kerja melukis kan. Faham? So ini ada set up sini. Kita akan tunggu dekat 17. Kalau turun daripada semasa 1767. Kalau dia break, jangan masuk. Jangan buy. Ini nak jatuh. Ini adalah wave 5. Kita cuma tandakan 3 kat sini, 5 kat sini, 4 jadi kat sini. Ini jadi apa? Ini jadi A, B dan C. Okey, apa pun turun anda long. Breakout, anda tunggu correction yang besar. Breakout 5 wave ke atas lagi baru trade gold. Kita nak dia jatuh sekarang ni. Kalau dia jatuh, kita long. Dia tak jatuh, dia breakout, tak ada. Faham? Apa yang kita sedang tengok untuk gold? Saya tukar color dulu. Biar dia jadi color lain. Biar nampak sikit. Ni dia. Okey. Jadi ini structure baru. Nampak ni? RSI ni. RSI dia telah membatalkan divergence. Itu menandakan kat sini kita ada ni nota ni. Nota ni kejap saya buka nota. Nota ni buka pun dia boleh ni nota ni okey. Takut crash. Saya punya grafik card kot. Ni nota ni. Ni, dengan lanjutan. Salah satu daripada 3 lekuk bawah arah memberi petunjuk pada jangkaan lekuk pasar saham. Salah satu dari 3 lekuk. Tak ada. Ni kat nota mana? Sekejap saya tengok. Bila dia punya tu adalah buat high-high. Tunggu lagi bawah. Tapi jangan masuk daripada bawah tu. Dia baru satu lekuk.
Lazimnya, okey, lekuk 2. Mana yang kita higher high RSI dia kena buat higher high. Mana dia? Motif dengan lanjutan. Tak ada dalam nota. Saya alihkan ada yang nota lama dulu saya ada letak. RSI dia menunjukkan momentum. RSI dia menunjukkan momentum. Ini membatalkan divergence. Sini ada 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 divergence. Kan? Jadi sini divergence dia. Masalahnya yang kat sini, yang buat high kat sini, dia break, dia membatalkan divergence ini. Pindah bilik satu lagi. Kita dah jam berapa ni? Allah. Okey. Setiap hari masalah ni. So kalau ini turun ke bawah kita trade Jadi malam ni gold tunggu kat bawah ni. US 30 dah dekat dah. Ada tunggu kat sini. Kalau masuk US 30 ada tak masuk yang lain-lain tau. Anda jangan pergi masuk yang lain. Salah satu. Okey. CAT JPY wave 4 tapi saya pilih UCAT UCAT wave 2 lagi. Okey, yang lain-lain tak ada. Crosses, gold, silver, pilih salah satu, gold atau silver. Gold atau silver sama. Ini pun ini adalah AB, ini pun flat. 1 2 3 4 5, satu lagi ke atas. Ini nampak? Ini adalah 1 2 3, 1 2 3, ini 1 2 3 4, one more high. Okey, dan kita ada 5. Sekejap. Ini ada 5, 3, 5. Kita tukarkan dia. Faham? Dan ada tunggu kat sini. Ada tunggu kat sini untuk long. Syarat dia, dia tak boleh break ini. 4 ni. Sebab ini adalah wave 1. Sini pun sama macam gold tadi. XAG US dollar sama, ni sama. Dia pun ada Allah lagi banyak conteng. Ini pun nampak silver ni lagi jelas kan. Dia break out ini either ini wave 3 ataupun wave 1. Nampak? Kalau kita katakan ini wave 5 macam saya tandakan sekarang, silver ni ini wave 5. Nampak tak? Lain macam wave 5 dia. Nampak tak? Lain macam. Okay. Ini some sort of wave 3 kat sini. Mak dah siap masak tadi. Okey. Yang flatnya cuma dekat B. Tak ada apa-apa pun. Jadi kita nak ambil dia punya ni adalah daripada sini. Okey. Tarik daripada sini. Ini 5 wave. Ini 5 wave. Anda tengok time frame kecil, anda nampak ini 5 wave. Sama macam gold tadi. Pergi 1 minute jadinya. Ambil kau. Ini 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Nikmat mana lagi yang kita nak dusta kan? Ya Jo. Ni tak ada divergent kan. Jadi ini 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Nak bohong macam mana? Memang kira 1, 2, 3, 4, 5 kan. Jadi kita tahu kat sini buat 3 wave. Kalau dia naik 5 wave kat sini, kita tandakan flat. Ini 1, 2, 3, 4, 3, 4, one more high, 5. Turun lagi 5 wave. Anda ambil lah Fibo anda daripada sini. Anda long, itu je. Ini satu lagi high. Satu lagi high. Satu lagi high kat sini. Satu lagi high. One more high. Kalau 1, 2, 3.6 dia bawah 4, anda tak trade. Kalau dia macam ni, then anda trade.
Gold dah ada. Sebab tu kita tak, silver ni alang-alang sikit lagi. Kalau dia naik atas sikit, then anda trade. Faham? Okey, gold dekat-dekat dah. Kalau dia turun, kita trade satu ni. Okey. Minyak ni tak ada apa-apa. Kalau copper ni wave 2 nanti kita trade. Ni bawah ni. Copper ni high-high. Nampak? Minyak tak ada. Minyak ke bawah lagi, saya tak minat semasa 4 ni dan kita trade. Okey. Crosses, saya cancelkan order untuk Euro GBP, Euro AUD. Kalau dia tak break bawah ini, bawah X, ini mungkin jadi. Kalau dia break bawah X, kita dah ada 1, 2. Kalau dia break 1, 2, 3, 4, 5 jelas. Bawah X ni, dan 3 wave anda boleh short. Jadi Euro AUD anda stand on the side dulu. Tak ada apa-apa. GA, GN jangan sentuh. Hala tuju dia tak ke mana. Tak ada apa-apa. Semua sedang tunggu Bank of England. Kalau GA ni break 1, baru ada trend. Faham? 5 wave break 1, 3 wave ada short. Sama dengan GN. Sama dengan GN. Kalau break bawah ini, bawah 1 ni, break bawah ini, dan anda ada ini 5 wave, ini 3, 5 wave, 3. Faham tak? Kalau dia break sini, break 1, 2, 3, anda boleh short. Okey? Itu GN. Okey, apa yang kita perhatikan adalah benda-benda ni. JP225, long wave 2, UK 100. Yang immediate kita tengah tunggu set up, nak letak berapa level dia. US 30, gold ataupun silver. Gold lebih cantik. Gold lebih cantik. Gold dah buat apa kita kata semalam, iaitu retracement yang lebih besar. Okey, itu saja yang kita ada. Saya save sekarang benda ni. Anda boleh download dekat Discord. Kalau dia ada setup malam ni, saya bagikan level-level dia. Saya nak tulis satu artikel, lepas ni tak sempat. Okey. Itu saja untuk sesi kita pada petang ni. Thank you. Sorry Zul, EG kita cancel sebab apa ya? Euro GBP sebab kita pilih Euro AUD nak break out. Saya nampak Euro tak sampai ke atas tu kalau kita bandingkan dengan GBP. Satu GBP, saya tak jangka GBP jatuh lagi. Itu sebab dia Jo. Satu GJ, GU, Euro GBP, saya tak jangka GBP jatuh lagi. Kita mungkin akan ada GBP naik. Ini tak perlu berlaku. Faham tak? GU ni, GU ni, saya tak nampak benda ni jadi. Ini mungkin habis kat sini. Itu sebabnya. Selamat ber-PKP. Okey, itu saja. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada esok hari. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Selamat berbuka semua. Thank you. Jumpa lagi.